tak ada banyak isu sebab saya dah banyak sebut dah. Cuma saya nak bangkitkan yang saya jarang sebut, iaitu kesan hadis palsu dalam agama. Pertama sekali, hadis palsu ni memang haram lah, kerana dia mengubah agama. Walaupun orang buat hadis palsu, sebar hadis palsu ni niat dia baik, tapi sebenarnya Nabi sebut dah. Nabi kata, siapa yang berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksud dia, kadang-kadang kita ni galak sangat nak berdakwah, tapi kita lupa kita sedang menempah neraka. Neraka ni bukan milik kita lah, tapi Nabi dah memberikan amaran kepada orang yang tidak berdisiplin dalam nak menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Sehingga disebut oleh Ibn Hibban, dia kata, Ibn Hibban mengatakan dengan jelas, siapa yang menyebarkan satu benda yang disandarkan kepada Nabi dalam keadaan dia tidak tahu apa status dia, dia tak tahu sahih ke tak sahih ke, dia main sebar, maka neraka tidak selamat daripada menjadi habuan dia. Dia tak akan selamat daripada habuan neraka, mungkin dia akan termasuk. Ini disebut oleh Ibn Hibban dalam kitab dia Al-Majruhin dalam muqaddimah, dan juga ini juga yang disebut juga oleh Ibn Hibban dalam tajuk, satu tajuk dalam Sahih Ibn Hibban. Baik. Apa kesan hadis palsu? Yang pertama sekali, kesan hadis palsu ni meninggalkan amalan hadis sahih. Itu disebut bila kita pakai hadis palsu, kita meninggalkan amalan hadis sahih. Okey. Sebab itu kata para ulama, lana fi sahihil hadis syughlun an saqimi. Bagi kami, kata Ibnul Mubarak, bagi kami pada hadis yang sahih itu kesibukan daripada nak amal hadis yang tak sahih. Contohnya, ulama menghukum riwayat-riwayat mengenai kelebihan hari Ashura berkaitan memberi makan sebagai tidak sahih. Sebahagiannya palsu pun bagi makan. Maka kita meninggalkan hadis sahih. Hadis sahih suruh puasa. Kita duk buat bubur Ashura. Riwayat bubur Ashura pada hari Ashura tu, riwayat tu tidak ada asal. Walaupun disebut dalam sebahagian kitab, tapi tak ada asal. Maka bukanlah tak boleh buat bubur, bolehlah buat bubur, tapi untuk buka puasa lah. Tapi zaman dulu ni orang duk berkelah tengah hari ni. Lepas waktu petang, lepas asar tu dia dah kacau kan. Marilah makan. Maka kita meninggalkan amalan hadis sahih. Yang mana hadis sahih suruh berpuasa pada hari Ashura. Kemudian, agama akan kelihatan bodoh. Agama akan kelihatan macam kartun. Hadis palsu yang kata Tuhan bila nak cipta zat dia, dia cipta kuda dulu. Lepas tu dijadikan kuda tu berlari, kuda tu berpeluh. Daripada peluh tu dicipta zat dia. Orang dengar macam betul ke ni? Sangguplah pergi cipta kuda dulu sebelum zat. Siapa yang cipta kuda? Dia kata Allah Ta'ala. Habis tu Allah Ta'ala tu kat mana? Allah Ta'ala tak ada zat lagi, dia cipta kuda dulu. Daripada kuda tu dicipta zat dia. Kita pun penin. Ni cakap betul-betul lah. Mana dulu? Kuda dulu ke Tuhan dulu? Agama jadi nampak macam kartun lah. Ni hadis satu lagi, muka surat 75. Iza atasa ar-rajul 'inda al-hadis fahuwa dalilu sidqi. Apabila seorang lelaki bersin bila membaca hadis, itu tanda dia betul. Tengok tuan-tuan, kalau penceramah tu tak bersin langsung, itu tanda tak betul tu. Kalau ikut hadis ni, mujur tak betul hadis. Kena boh lada pula lah, bawa apa? Lada sulah sikit. Kalau bunyi cicak, tengah bercakap bunyi cicak kan. Nampak agama tu macam kartun. Dan boleh, dengan hadis palsu boleh mendorong kepada syirik. Yang mana ada hadis menyebut, hadis palsu menyebut, lau ahsana ahadukum zannahu bihajar lanafa'ahu. Kalau salah seorang daripada kamu berbaik sangka dengan batu, maka batu tu akan menjadi manfaat untuk dia. Maksud dia semua kena bawa batu. Esok siapa baca hadis ni bawa batu dalam poket besar. Siapa ni? Baik sangka dengan batu. Ni benda ni dipanggil sebagai azimat dan tangkal. Syirik. Kerana kita bergantung dengan batu. Tapi kalau kita percaya hadis ni betul, hadis ni palsu lah. Kalau percaya hadis ni betul, ramai orang duk bawa azimat, tangkal, batu bawa. Baik. Penghinaan terhadap para nabi ya. Man sallat duha kadha wa kadha raka'ah u'tiya thawaba sab'ina nabiyya. Siapa semayang duha beberapa rakaat,
maka akan diberikan pahala 70 orang Nabi. Solat duha ya pun kan, Nabi berjuang siang malam nak ajak orang masuk Islam, dia goyang kaki tengok istro sampai pukul 10 kan. Solat duha 2 rakaat, dia kata beberapa rakaat, 2 rakaat pun cukup lah, itu pun buat minima. Lepas tu sambung balik tengok istro. Lepas tu dia kata 70 orang Nabi. Esok solat lagi 140 orang punya pahala Nabi. Esok lagi 210. Cuba kira, hina Nabi. Takkan dia lagi bagus daripada Nabi? Mana ada orang lebih bagus dalam dunia ni daripada Nabi-Nabi? Baik. Mengharamkan yang halal. Ini pun satu jugalah. Dia kata kadang-kadang hadis palsu boleh sampai kepada mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Sebagai contoh, talak dalam Islam adalah halal, tetapi hadis palsu mengharamkan dia. Kan talak halal, tapi halal ni maksudnya dia solusi lah. Bila dah tak boleh nak duduk sekali, jumpa hakim, kenapa siapa ni nak bercerai ni, anak besar-besar belaka dah, dia kata saya tak boleh dah nak duduk dengan suami saya, tak ada kesepakatan dah, tak boleh nak hidup sekali dah, saya minta lah supaya hakim ceraikan. Cerai bila itu jalan penyelesaian. Tapi bila kita baca beberapa hadis, kadang-kadang ada hadis palsu yang larang ya? Ada hadis palsu kata tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaq yahtazzu bihi 'arsyur rahman. Kahwinlah kamu, jangan cerai, kerana cerai ini menggegar arasy Tuhan. Maka orang takut nak bercerai. Bahkan kadang-kadang kaunselor yang nak bagi kaunseling tu pun macam mana pun dia tak bagi cerai pak. Walaupun makcik datang dah lebam dah muka, macam dah kena wrestling dengan Triple H. Saya tak serius lah gini. Maka apa ni, orang tu pun dia sebut lah, kata walaupun makcik kena punching bag ni, makcik kena sabar, jangan cerai. Cerai ni gegar arasy Tuhan ni, Nabi tak bagi. Tapi sebenarnya dah, bila dah dipukul apa semua, dah tak boleh nak duduk sekali, cerai lah. Kita cuba bayang adik kita kena balon macam tu. Adik kita kena balon dengan suami dia, agak-agak kita nak suruh cerai ke kita nak suruh sabar? Orang lain bolehlah kita suruh sabar, tapi kalau adik kita tak boleh tahan kan? Mana boleh tahan? Hadis tu palsu yang kata bergagar arasy Tuhan, tapi mujur lah, tak betul. Kalau tidak jadi mainan orang lah. Orang tengah marah nak bercerai, tiba-tiba ustaz baca hadis tu, jangan makcik nak bercerai ni, bergagar arasy Tuhan makcik, biarkan roboh pun tak apa, kata. Dia nak bercerai juga. Berlaku. Ada seorang tu kawan saya, dia baca hadis, dia tak tahu hadis tu palsu. So dia baca hadis tu depan makcik. Makcik tu memang sungguh-sungguh nak cerai. Dia baca hadis tu depan makcik. Makcik tak kira. Biar roboh pun tak apa. Makcik orang Perak memang ganas pun. Biar kan. Aduh. Baik. Dan juga hadis palsu ni kalau kita biarkan tersebar, dia akan melahirkan amalan bid'ah. Amalan yang mana Nabi tak pernah tunjuk, kita duk buat. Sebagai contoh, ambil secubit garam sebelum makan. Ambil secubit garam, jamah sebelum makan. Salah ke ustaz? Tak salah. Tapi bila mana kita ambil tu dengan ada kaifiat, lepas tu kita menganggap ada fadilat, sedangkan tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam bab ni, maka ia menjadi bid'ah. Ya. Bila kita menganggap satu benda tu ada fadilat sedangkan tak ada hadis pun, dari sudut hadis tak ada, kecualilah kalau kita kaji memang ada faedah dari sudut saintifik tu lain. Tapi tak tahu dari segi saintifik ada ke kebaikan garam, makan garam dulu? Saya tak tahu. Darah tinggi?
Saya tak tahu. Tapi kalau dari sudut hadis memang tak ada. Adalah hadis, tapi semuanya tidak sahih. Siapa yang baca buku hadis palsu dan dhaif popular tu, saya ada sebut. Saya ada sebut dalam tu, saya takhrijkan semua riwayat-riwayat dan kebanyakannya palsu, sebahagiannya tidak sahih, sebahagiannya terlalu dhaif. Tidak ada yang sahih dalam bab. Baik. Itu. Satu lagi apa? Jangan campur makan. Makan darat jangan makan dengan makanan laut. Jangan bagi campur dalam satu periuk. Mereka tidak boleh bertemu. Susahlah kan. Kita kata selagi mana tidak ada larangan, makan lah. Berapa tahun dah kita makan tom yam macam tu, elok Tapi itulah masalah orang kita ni, dia cuba nak cari juga benda nak bagi susah. Jangan, dia kata char kway teow kan, orang kata jangan makan char kway teow. Pasal apa? Sebab biasa Islam dia suruh masak api kat bawah, char kway teow api naik atas. Sampai tara tu dia orang fikir tu. Kita tak kira lah api kat tepi ke api kat atas, yang penting masak elok, halal makan lah. Tapi ada orang bagi susah. Dia cukup senang, dia cukup suka kalau agama ni jadi susah. Sedangkan agama tak pernah buat macam tu. Lepas tu dia yang peningnya tu dia pergi sandar kat sunnah. Lama-lama orang yang tak faham pada agama, dia akan marah pada sunnah, dia tak marah pada ustaz yang merepek tu. Siapa yang marah? Siapa yang akan marah pada sunnah? Toke, tom yam campur. Tu bisnes dia. Dia akan marah. Dia kata, saya selama ni meniaga, tak ada orang bagi tahu dia sunnah. Sunnah apa sunnah? Dia akan mula marah sunnah. Sedangkan Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah sebut. Jadi itulah sedikit yang saya boleh huraikan pada tuan-tuan.